Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita puji kepada Allah yang tidak ada nikmat malaikat daripadanya. Wa ma min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat malaikat semua daripada hala sekali sampai kepada besar sekali, semua itu tak lain tak tidak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hidup kita tidak boleh sunyi. Tidak boleh sunyi daripada mulut kita, melainkan kita kena kata alhamdulillah. Kena ada juga dalam sehari semalam. Makin banyak makin baik, makin banyak makin comel, makin banyak makin bagus. Sebab jikalau kita membanyakkan kata alhamdulillah daripada masa ke masa, alhamdulillah, alhamdulillah, maka insya-Allah kita masuk dalam hamba yang syukur. Tak banyak pun masuk jugalah. Maka hamba yang syukur ni hamba yang sangat hebatlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudari, para ibu, para bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini hari yang ke-20 Ramadan. Jadi sebulan jikalau kita bagi 3, maka dah habis dah 2/3 daripada bulan Ramadan. Jadi tinggal laginya separuh saja daripada 3. Ai 1/3 yang tinggal lagi. 2/3 tu habis dah. Maka sangat cepatnya masa yang lalu di atas kita. Maka bulan yang sebaik-baik bulan dalam setahun, bulan Ramadan. Maka 10 hari lagi dia akan tinggal kita sama-tara. Lepas tu akan kembali klik pula mari cari kita pada tahun depan. Maka jikalau kita umur panjang boleh kita berjumpa pula, dan jikalau tidak maka tak berjumpa dah. Tapi kita harap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah mempanjangkan umur kita lagi, kita puluh kali lagi Ramadan, supaya dengan sekali Ramadan kita melompat ke dekat dengan Allah. Satu Ramadan kita melompat pula. Maka Ramadan tak lain tak tidak ialah tanglat yang waktu kita tu cepat sampai kepada Allah. Waktu kita tu derah rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum Ramadan kita dak ibadat, duk sembahyang, duk zikir kadang-kadang, duk sedekah hati, duk buat benda baik. Tapi waktu dia panggil apa, buat straight, rai-rai dia panggil. Tapi apabila mari Ramadan kita melompat. Dia panggil apa, berpuluh-puluh ganda, ratus-ratus ganda, bahkan ribu-ribu ganda, kita cepat sapanya. Sebab tu minta kita puluh-puluh Ramadan lagi supaya kita ni dia panggil apa, boleh buat amal yang sangat-sangat baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua,
Jadi pada awal ni kita peringat sikit daripada awal kita mula muzakarah kita semenjak awal satu Ramadan, maka kita berkecek tentang satu benda yang kita kena usaha bersama, wi selamat dan wi dapat. Wi selamat, lepas tu wi dapat. Selamat ialah selamat daripada seksa kubur dan seksa api neraka di akhirat. Ataupun dapat nikmat alam kubur dan dapat masuk syurga di akhirat kelak. Itu benda yang kita duk cari-cari. Kalau gitu setiap gerak gigi kita duk keliling benda ni, keliling selamat daripada benda dan dapat benda. Selamat daripada seksa, dapat daripada nikmat bahagia. Itu. Maka ada beberapa amalan yang sangat banyak, tapi kita pilih hak fisik sekali, hak cepat sekali dapat dan hak cepat sekali selamat. Maka kita dah sebut mari dalam ni perkara. Hak lepas mari dah. Nah, yang pertamanya sedekah. Yang kedua pula doa. Lebih-lebih lagi Allahumma ajirna minan nar. Lepas mayat ketika sujud belum buat salat. Hak kita royak mari lepas dah tu, jikalau saudara ingat. Lepas pada tu pula zikir la ilaha illallah membanyakkan, sebab manusia ia akan mati dalam kelakuan ia hidup. Bagaimana ia hidup begitu ia mati. Maka jikalau kita duduk dengan la ilaha illallah, kita boleh kata ketika nak mati la ilaha illallah. Maka siapa yang kata la ilaha illallah sebagai akhir perkataan dia, nah maka orang ni awal-awal masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu pula, yang keempat ialah kita buat baik kepada orang lain. Buat baik dan merahmati makhluk Allah. Lepas pada tu pula buat baik kepada kanak-kanak dan anak-anak yatim. Dan yang keenam ialah istighfar. Tapi tajuk istighfar kita tak ada kecek dengan sempurna lagi. Maka hari ni hari yang hari panggil benar hari yang ke-20, maka amalan ni yang apabila kita buat, pintu syurga dibuka untuk kita dan kita ditolak jauh-jauh daripada pintu neraka. Tapi yang keenam kita tak sempurna lagi, tapi tak apa. Kita taruh nanti kecek semula yang kena. Hari ni yang ke-7. Insya-Allah yang kena kita kecek kita hari lain insya-Allah. Maka sebab pilih benda ni dulu pada hari ni, tak lain tak tidak saudara semua, sebab malam ni malam 21 dah. Malam ni malam 21 dah. Maka malam 21 ni ialah daripada malam witir. Yang Nabi kata, kamu carilah, kamu pisah igat wi dapat wi berjumpa wi dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya pada 10 akhir. Maka 10 akhir ialah malam witir. Malam witir ni ialah malam 21, 23, 25, 27 dan 29. 5 malam ni kita kena ambil berat lebih daripada malam-malam yang lain. Walaupun 5 malam lagi hakku tu ukat ada juga, sebab Nabi tu ada 10 akhir. Tapi Nabi suhendin malam witir. Tu. Kalau gitu malam ni malam witir dah. Malam yang pertama daripada malam 10 akhir Ramadan. Maka malam ni ukat banyak nak jadi malam Lailatul Qadar. Ukat banyak benar. Tu. Sebab tu apa sahaja daripada amalan yang kita dah buat mari saudara semua, jikalau kita boleh pindah, sekiranya kita tidak boleh buat berkali-kali dalam sehari, bahkan kita boleh buat sekali saja. Misal sedekah, misal kata sama-sama dengan ustaz dengan babo dak royak suruh sedekah waktu pagi. Ya, itu betul sekali.
Maka jikalau saudara yang nak sedekah sama-sama lah ni. Nah, kita boleh kelih lah. Nah, dalam net bank yang masuk mari 50 ke orang hak ada buat wirid 50 ke sehari ada. Orang buat wirid 10 ke sehari ada, 20 ke sehari ada macam-macam. Jadi, jikalau kita boleh buat pagi dan boleh buat malam, baik. Tapi jikalau kita boleh buat satu lepas sekali saja, jikalau buat pagi, lek malam tak boleh buat, jikalau buat malam, lek pagi tak boleh buat, maka saudara semua mula daripada malam ni tinggal hak pagi mai buat lek malam. 10 akhir ni ya, baru lepas tu klik kepada asar mula pula. Klik kepada pagi mula pula. Nah, tu. Sebab tu tengah hari tadi saya tulis. Nah, dia panggil apa? Untuk dapat nak dia panggil apa, nak minta bantuan sikit sebanyak. Nah, saya tulis dalam dia panggil post saya tu dan gambar pondok yang belum sudah lagi tu. Nah, dia panggil minta sedekah waktu malam. Jadi kita pindah. Tapi jika orang yang boleh buat 2 kali, pagi boleh buat, malam boleh buat, tidak ada masalah. Comel. Jangan buat sekali lah. Jika boleh buatnya kali, jangan buat sekali. Lek malam, hal ni mesti. 10 akhir ni, apa-apa daripada amal yang baik, kena berat lek malam. Lek malam 10 akhir. Lek malam 10 akhir. Nah, walaupun tengah hari buat boleh pahala, tidak ada masalah. Lagi pula berganda supaya biasa ya. Tapi, kalau lek malam hak pisik laginya, malam Lailatul Qadar. Nah, yang Tuhan kata dalam Quran, khairun min alfi syahr. Dia ni kelebihan dia, nah, lebih baik daripada seorang yang buat amal yang baik tak buti-buti dalam masa 1000 bulan. Maka 1000 bulan ni siapa umur manusianya ialah 83 tahun 4 bulan. Tu. Sebab tu lagu-lagu mana pun, nah, susah cara mana pun kita kena usaha igat we dapat juga kelebihan malam Lailatul Qadar. Sebab tu kita kena berdoa banyak kepada Allah supaya malam tu Tuhan beri taufik kepada kita, kita boleh buat amal yang baik. Kita boleh buat, tak kira lah kita baca Quran ke, kita semaya ke, kita berdoa ke, kita sedekah ke, kita apa saja daripada amal yang baik, Tuhan bagi kekuatan, bagi taufik kepada kita, kita boleh buat amal yang baik pada malam itu supaya kita dapat kelebihan itu, saudara semua. Sebab tu kita kena lendik malam. Nah, ada. Sebab tu orang yang boleh sedekah 2 kali tidak ada masalah, pagi buat, malam buat. Tapi kalau orang tak boleh buat 2 kali, boleh buat sekali saja, maka pindah daripada buat pagi-pagi, mari buat malam dulu pada 10 akhir Ramadan ni saja. Lepas tu, buat pihak raya, klik buat kepada pagi semula. Nah, sebab jika orang buat setiap malam, nah 10 akhir Ramadan ni, ia kena jumpa semalam cerak sebab ia ada semalam tu ya. Tapi dalam 10 tu tak tahu kat mana. Tapi kalau buat nak malam, mesti kita dapat cerak. Nah, itu dia. Sebab tu, jikalau duit kita ada, misal kalau kita nak sedekah lah misal kata. Nah, pada amal lain pun ada, tak mesti sedekah. Nah, tapi jika kita loba, Quran pun kita baca, semaya pun kita semaya, tarawih pun kita semaya, tahajud pun kita semaya, dan sedekah pun kita sedekah, dia banyak buat, kalau lebih lagi banyak pahalanya. Maka orang mukmin, nah, dia tak ada warak. Dia tak ada zahid bab pahala. Nah, dia loba, dia tamak kepada pahala. Ni sifat orang beriman, sifat orang mukmin. Sebab para sahabat, nah, lagu tu lah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, tunjuk kepada kami, royak kepada kami amal baik, jika kami buat, kami berjaya, kami beruntung, dapat kelebihan besar. Daripada masa ke masa, lagu tu sahabat tanya Nabi. Supaya apa? Supaya terseduk patullah. Dan nak dapat redha Tuhan sungguh-sungguh dan cepat-cepat. Berlomba para sahabat. Nah, ini sebab apa? Sebab iman dia sihat, sebab iman dia sempurna, sebab iman dia kuat. Tu. Maka kita pun lagu tu, jika iman kita subur, iman kita sihat, iman kita bagus, nah, kita berlomba nak kebaik. Tak jangan waksa dak lah. Sebab jika kita boleh buat banyak, mesti kita buat belakang jika iman kita baik. Sebab tu, jika kita sayang, nah, dia panggil jangan sedekah. Jikalau kita tak bangun semaya. Nah, tu. Jikalau lagu-lagu mana pun terbaik baca Quran. Nah, terbaik bangun doa minta dengan Tuhan. Tu saudara semua. Supaya apa? Supaya kita dapat.
Saudara semua, saya nak uji saudara semua bergambar dulu. Nah, kita pakai share sikit sangat insya-Allah supaya maklumat benda baik-baik hak saya akan bersapan ni dah jadi faedah besar bagi orang yang dapat kelih dan dapat bersama kita pada petang ni. Saudara semua. Jadi apakah makna kita dapat kelebihan malam Lailatul Qadar jika kita buat amal baik? Apa makna dia? Pasal mana? Apakah makna yang lebih baik daripada 1000 bulan? Kok mana? Cuba terang jelas sikit boleh ke tak? Lagu ni saudara semua. Misal kata jikalau malam tu saya sedekah 1000 kau ataupun 500 kau, 300 kau, 200 kau, 100 kau bagilah. Nah, ada. Sedekah tiba-tiba betul lah malam tu malam Lailatul Qadar. Nah, maka saya dapat pahala seolah saya dah sedekah misal 100 kau misal kata. Saya dapat pahala Tuhan bagi ke saya seolah saya dah sedekah duit 100 kau tak ada bukti-bukti dalam masa 83 tahun 4 bulan. Dia itu 100. Orang sedekah 100. Orang 500. Tak ada bukti-bukti. Orang 1000. Ada. Itu makna dia. Nah, sebab tu orang Arab, masya-Allah orang Arab. Nah, tu orang Arab. Malam 10 akhir ni dia bahagi. Kena-kena orang dia bahagi. Jadi, dia tak siap dah. Bulan Ramadan ni, dia nak dekahnya anak. Misal kata bak sedekah lah ni, bak Quran, bak semaya. Ada. Misal kata dia nak sedekah orang panggil pun 10,000 ke. Nah, maka ya 1000 semalam. 1000, 10 malam, 10,000 okey. Maka ceraklah ada semalam yang dia dapat dia sedekah 1000 ke malam Lailatul Qadar. Dan kena-kena orang sipai taruh orang duit ada, taruh sampai 10,000. Abang 100,000. Maka boleh 10,000 semalam ni. Nah, tu. Inilah bekalan yang sebenar. Inilah orang panggil bank yang hakiki. Yang akan dapat pahala yang besar daripada Allah. Saudara semua. Kalau gitu apakah amalan hari ni yang kita nak berkecek? Nah, dengan munasabah orang panggil masuk amalan pertama pada malam ni daripada malam akhir Ramadan pada tahun ni, iaitu sebab saya pilih tajuk ni sebab bahaya ia ada songemum kelebihan besar dan bahaya sungguh-sungguh. Sebab tu saya pilih dia saya panggil apa sebagai saya panggil tajuk pertama daripada 10 akhir Ramadan, iaitu tak lain tak tidak saudara semua ialah masalah taat kepada ibu bapa dan derhaka kepada ibu bapa. Hal ni penting. Dengan makna jikalau kita lobo-lobo nak buat ibadat, nak baca Quran, nak i'tikaf, nak sedekah, nak tahajud, nak semaya tarawih, nak buat apa sahaja daripada amalan baik, akan tetapi banyak mana kita buat jika kita semaya malam-malam tu semalam kita semaya 50 rakaat sunat misal kata. Apa? 10 malam 500 rakaat. Kita sedekah pula semalam ni 1000. 5,000 misal kata. 10 malam 50,000. Kita baca Quran lagi 43 juz semalam ni. 10 hari khatam Quran, 10 akhir ni. Banyak buat ibadat. Tetapi dia derhaka kepada ibu bapa dia. Ibu dia tak redha lagi ke dia. Ayah tak redha juga ke dia. Maka jika tubik rupa lagu ni, ayah ni ada benda yang nak marah, wak dia tak redha kepada anak dia. Juga ibu ada daripada kesalahan yang anak wak ke dia, dia masih berasa lagi tak maaf lagi daripada hati sungguh-sungguh walau mulut ni maaf-maaf gitu ya. Tak ada semua. Maka anak tu yang rajin buat ibadat tu, yang semalam semaya malam-malam beratus rakaat, baca Quran berpang 3-4 juz, sedekah pula 5,000 6,000 semalam misal kata. Tapi walau gitu pun jikalau ibu tak redha, ayah tak redha, maka dia tak dapat apa-apa. Walau betul malam tu malam
Itu qadar sekalipun, ia tak dapat kelebihan yang Tuhan royak dak 83 tahun 4 bulan tak dapat juga. Tak dapat. Sebab tu malam ni malam pertama, maka okad nak jadi malam tu qadar boleh jadi. Dan Imam Syafi'i kata malam Lailatul Qadar ni malam 21 Ramadan. Sebab tu kita bimbang takut ada tengah-tengah saudara kita ni ada biasa buat silap kepada ibu dia, biasa buat salah kepada ibu dia, biasa lawan mulut dengan ayah dia, biasa jekah ayah dia. Buat ayah tak redha, ibu tak redha. Sebab tu saudara semua, jikalau kita ada segerakan minta maaf kepada ibu kita dulu, minta maaf kepada ayah kita dulu, belum nak masuk malam ni. Habis-habis lewat malam ni kena berlaku minta maaf. Jikalau duduk tempat lain-lain, telefon pergi minta maaf, kecek tanya khabar sepatutnya dan minta maaf daripada hati. Banyak kesalahan, kalau sampai menangis comel. Supaya ibu kita tu berasa kata kita ni sedar sungguh, sesah sungguh, dan dia pun maaf daripada hati dia sungguh. Dan ketika tu kita boleh kecak dah bahagia. Kita boleh kecak dah seronok manisnya iman tu hawi kepada kita. Sebab tu saudara semua, saya nyanyo, saya bimbang, saya siap belah. Tak kira saya pun, tak kira semua. Tu dia, orang Islam semua. Bimbang takut kita letih peri. Kita bersungguh, jaga malam, buat tu sampai ke buih mulut baca Quran, sampai ke buih mulut tak buti-buti berzikir Tuhan, sedekah habis duit lah kocak, tapi pahala tak ada. Maka buat supaya tak ada buat. Ini bahaya. Sebab tu di sana ada hadis yang Nabi kata kan. Nabi kata salasatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adla. 3 golongan daripada manusia, Tuhan tak terima amalan dia, sama ada hak sunat dan hak wajib. Hak fardu pun Tuhan tak terima. Jikalau dia semaya, kalau semaya sekadar lepas tutup teh ya, tak kena qada dah, tapi pahala tak ada. Jikalau puasa pun puasa dah, tak kena qada dah, tapi pahala tak ada. Jikalau lagi buat haji pun buat dah, lepas dah tutup teh, tapi pahala tak ada. Apa sahaja daripada amalan baik yang dia buat, tidak ada pahala. Sebab Tuhan tak terima orang yang derhaka kepada ibu bapa. Sebab tu saudara semua, ini bahaya ni. Sebab tu kita kena baki dulu, kena betul dulu, kena berlaku baik dulu, belum kita nak dapat benda baik-baik. Sebab tu segera-segera saudara semua, mari kita buat benda ni. Lebih-lebih lagi jikalau ibu bapa masih ada lagi, duk menyawa lagi, duk hidup lagi, duk makan minum lagi, dan duk sekali nak cerita. Jikalau jangan sikit naik mutu pergi minta maaf. Masa day lagi ni, belum nak buka puasa, ada sejel 2 jel lagi ni, day lagi. Habis-habis tak ada malam ni, lepas tarawih masuk pergi jumpa minta maaf dengan benar-benar. Dan jikalau jauh, telefon pergi. Yang pentingnya lagu-lagu mana pun, wahai anak-anak, kena dapat maaf daripada ibu dan ayah pada malam ni. Bahkan belum buka puasa ni jikalau boleh. Supaya apa? Supaya setiap jejak langkah kita dalam ibadat, berlomba kita dalam ibadat, semua tu tak sia-sia. Saudara semua, Allahu Akbar. Maka cuba teramai dengan hadis Nabi SAW, besar tak besar. Jadi ada seorang sahabat dalam hadis yang sahih tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah di kalangan manusia semua yang ku paling kena buat baik ke dia sekali? Orang yang aku kena buat baik ke dia sekali, siapa Rasulullah? Maka Nabi kata ummuk, ibu kamu. Maka ia pun baik. Lepas tu siapa pula Rasulullah? Nabi kata ummuk, ibu kamu. Dia tanya lagi, lepas tu siapa pula ya Rasulullah? Nabi kata ummuk, ibu kamu. Maka dia tanya lagi, lepas tu Nabi kata thumma abuk, lepas tu ayah kamu. Allahu Akbar. Kerana ibu ni dia tak jangan makan selama anak dia tak kenyang. Dia tak tidur selama anak dia tak pejam mata raib. Anak tak menyerah lagi, tak tidur. Kalau pergi seling nyerah pun sebab letih telajak. Maka
Seorang manusia yang boleh gerbai belaka kerana anak, ibu. Harta habis buat apa kerana anak. Letih cara mana pun tak apa kerana anak. Susah lagu mana pun tak apa kerana anak. Fikir apa nak pecah kepala pun sakit kepala tak apa kerana anak. Kerana anak boleh gerbai belaka. Siapakah nyawa boleh gerbai? Sah kata duk harta benda, nyawa boleh gerbai. Nyawa boleh gerbai. Saudara semua, Allahu Akbar. Maka saya teringat benda yang berlaku di Jepun. Dan saya biasa royak cerita ni. Jadi berlaku tsunami dalam 7-8 tahun dulu. Yang buat orang mati ramai. Maka lepas daripada suruh air, maka kucip ni pergi cari. Jikalau ada orang yang tak mati lagi boleh tolong, duduk di bawah bina air yang runtuh. Dan dikala mati pun ambil mayat kita taruh. Maka ada satu kelompok dia pergi. Maka berjumpa seorang perempuan duk bokok gitu. Bokok jadi supaya dibelok, jadi supaya dibelok. Jadi supaya turun gitu. Belakang belok gitu. Ada. Maka tanda, sini seorang. Lepas tu pergi cari kot lain lagi. Tapi dalam ramai-ramai kupai itu ada seorang yang berasa kata dia nak pergi tak lepas. Nak jatuh pergi tak ada nak pergi. Ya supaya dia berasa kata ada benda ya sini. Maka dia ayat sahaja dia kata kamu pergi dulu. Tak apa, aku turut pergi belakang. Maka dia perhati pada perempuan. Dok kelih, apa ni? Sebab apa? Dia panggil saya nak jatuh pergi tak boleh. Sebab apa saya berasa kata ada benda ya kat ni. Dia dah kelepati kelih pada perempuan ada bokok tu. Kelih kat depan dia, belakang dia kelih apa? Tiba-tiba di depan dia tu ada benda seperti gerak. Maka kupai ni pun pergi korek tiba-tiba anak. Subhanallah. Anak halus. Tak lepas setahun lagi. Hidup lagi anak. Maha kuasanya Tuhan. Tapi sebabnya jadi ibu ni ketika berlaku tsunami dan bina air nak runtuh, maka yang anak dia tok bawah ni dia jang bina air jatuh atas dia dan dia patah belakang mati. Tapi anak dia tak kena gapo. Supaya selamat anak, dia rela nyawa dia. Ini ibu. Dan bukan ni seorang ibu kita belaka. Cuba telah kita ingat kepada ibu kita. Jikalau orang umatan, pukul apa dia tubik dah pada rumah. Tah bukit tu, le hutan tu. Bahaya ada penuh dengan ibu tu, dengan benda ni, dengan ular, dengan macam-macam. Tapi tak ada gapo. Ayah rela, ibu rela supaya apa? Boleh beli nasi kabu yang anak makan. Supaya anak boleh pakai baju baru seperti orang lain boleh pakai. Supaya anak dapat duit boleh pergi beli barang mas sekolah. Supaya anak, yang penting anak belaka. Sebab tu tanya ayah-ayah yang tua dah. Allah, ayah beli kebun untuk bau tani, ayah ni buat gapo ni? Anak-anak dah ni. Kalau gitu, dia tak ingat ke diri dia dah. Semua anak dia belaka. Sebab itulah ni benda hak Tuhan tanam dalam jiwa ibu dan bapa. Dan ibu lebih lagi daripada bapa. Kita tahulah kita ni orang yatim. Masa anak halus kan. Siapa nak jaga waktu malam? Kita tidur ya. Walaupun kata buat weng weh. Ada malam ni orang panggil abai tunggu kecek saja dapat masak kerak tidur. Pak hendak jaga siapa? Mek ya. Ibu nak jaga. Kau ni sebenar tak usah kata mengkulah. Benar sungguh. Sebab itulah Tuhan tekan sangat ibu. Saudara semua. Tetapi hari ni banyak anak-anak yang akak suara di atas ibu dia. Hari ni banyak anak orang panggil bodak dan tendai jet mek dia. Hari ni banyak anak menghinakan ibu dan ayah dia. Hari ni banyak anak-anak memasuk malu kepada ibu dan ayah dengan turut jatuh ni. Dengan dia panggil pergi buat
benda tak baik tu tak benda tak baik ni. Banyak hari ni. Saudara semua. Sebab tu jikalau ibu ada lagi, ayah ada lagi, lagu-lagu mana pun minta maaf lah. Sebab apa? Mesti kena ada sikit banyak ada cerat dalam hidup kita. Tapi jikalau mati dah, ibu kita mati dah, ayah kita mati dah, jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa apa tu? Kita dengar Nabi tak gapo kita. Nabi tak gapo. Jadi pada suatu hari, sahabat duk ramai-ramai dengan Nabi, maka datang seorang min Bani Salamah, faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima? Ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya mati dah. Ada ke tak benda? Jadi saya ni kena buat baik lagi ke? Kena taat lagi ke? Kena buat baik lagi kepada ibu dan ayah saya? Walaupun mereka tu dah mati dah, ya Rasulullah. Lagu tu ke? Lepas tu jika ada, apa benda tu ya Rasulullah? Allah berjuru anak ni. Ayah mati dah, ibu mati dah. Dia pun buat baik dah masa ibu dia hidup, ayah dia hidup. Ya buat seboleh-boleh dah daripada benda baiknya. Tapi dia berasa tu dia lekat budi bahasa lagi. Bahasa nak buat lagi. Tapi tak tahu nak buat gapo, boleh buat ke tak? Dan jika benda boleh buat gapo benda tu, maka mari tanya Nabi. Sebab Nabi dah lebih tahunya. Maka Nabi kata, "Na'am, ya, ada. Ada lagi benda yang kamu boleh buat. Boleh buat baik kepada ibu dan bapa kamu selepas daripada yang mati dah." Yang pertamanya, as-salatu alaihima. Ialah berdoa kepada kedua. Jangan kamu tinggal doa untuk kedua. Doa sama-sama. Doa sama-sama. Saudara semua ambil tahu, mana-mana anak yang ibu dia mati dah, ayah dia mati dah, tapi dia tak ada pernah doa kepada ibu dia, tak biasa minta dengan Allah untuk ibu dia, untuk ayah dia, maka orang ni walau dia alim cara mana sekalipun, walau dia banyak cara mana ibadat dia sekalipun, walau dia buat baik cara mana sekalipun, maka dia bukan anak yang soleh. Bukan anak soleh dah, bukan. Bukan anak yang terbaik di sisi Allah. Walau di mata manusia, alu dia ni baiknya hamba ni alu, tu di mata orang. Di sisi Tuhan tak akan jadi anak yang soleh walau amalnya banyak cara mana pun, selama dia tak berdoa kepada ibu dan bapa dia. Alamat anak soleh ialah dia tak lupa minta sokmo daripada Allah untuk ibu dia, untuk ayah dia. Itu yang pertama. Wahai mung yang mai tanya aku ni, Nabi kata. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, dan tolong minta maaf kepada kedua. Minta dengan Tuhan, Tuhan ampun dosa ibu dan ayah kamu. Ni benar kamu kena buat. Dan yang ketiga, kamu jangan lupa selepas daripada kamu buat baik, hadiah pahala kepada ibu bapa kamu. Lebih-lebih lagi sedekah jariah. Baca Quran, hadiah pahala. Tapi hak tidak ada khilaf, kata cerak siapa? Sedekah jariah. Sedekah jariah cerak. Dan siapa sokmo-sokmo kepada ibu bapa kamu. Sebab tu jikalau ibu kita mati dah, ayah kita mati dah, kita kena buat 3 perkara. Setiap kita buat amal yang baik, hadiah pahala jikalau kita ingat. Lebih-lebih lagi sedekah jariah. Sedekah untuk dia panggil apa ni? Buat apa ni? Buat pahala patuhi kepada ibu bapa kita. Saudara semua, saya teringat satu kisah. Masya-Allah, comel, benar-benar comel. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, masya-Allah. Jadi diriwayat daripada seorang ulama besar nama Rabi' ibn Khaitham. Seorang ulama besar di masa salaf. Jadi dia ni apabila dia berjalan dan dia berjumpa benda-benda yang menyakiti orang, tak jalan ni kaca ke, duri ke, sapah, bahan busuk apa, dia ambil tahu tempat yang untuk tahu sapah. Ataupun buai benda tu jauh daripada orang, supaya orang tak dapat menyakiti benda-benda yang ada tu, kaca, duri, kayu apa semua tu. Lepas tu, apa peliknya? Orang lain boleh buat, ya. Tapi dia buat lagu mana?
ya ambil siapa so, ambil duri saya tahu, ya tak, ya Allah, ini jika dapat pahala, ini untuk ibu saya ya Allah. Wah ni untuk ayah saya ya Allah. Jadi setiap kali ambil siapa, hani untuk ibu, hani untuk ayah. Hani untuk ibu, ini untuk ayah. Ini untuk ibu, ini untuk ayah. Jadi kalau pahala aku buat ni, nah, hadiah kepada ibuku, hadiah kepada ayahku. Ibuku, ayahku. Subhanallah. Maka orang lagu ning, amalih halus cara ning, dia tak lupa hadiah pahala kepada ibu bapa dia, amalih lain tak nak royak. Tak nak royak, baca Quran cerak dia hadiah. Sedekah cerak dia hadiah. Amal lepo baik awak cerak hadiah. Sampaikan mek duri we daripada batas supaya orang tak jejak ni pun tak lupa ibu dan ayah ya. Allahu akbar. Saudara semua. Ini anak. Maka siapa yang dapat anak semacam ni, butung besar. Bertuah besar. Nah, agung sungguh-sungguh. Nah, Allahu akbar. Dan diriwayat daripada Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ni, Urwah ni anak Asma. Asma anak Abu Bakar. Asma ni kakak Aisyah. Tu lelaki nama Zubair ibn Awam. Zubair ni salah seorang lelaki yang Nabi kata kamu ahli syurga. Maka anak dia daripada Asma kakak Aisyah ni nama Urwah ibn Zubair. Jadi ulama besar, ulama tabi'in, dengan sahabat tak dengan Nabi, dan Urwah. Maka diriwayat apabila dia semaya, setiap kali dia sujud, Allahu akbar. Setiap kali dia sujud, dia kata apa? Allahumma ighfir li Zubair ibn Awam wa li Asma binti Abi Bakar. Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa Zubair ibn Awam, ayah dia, dan Asma ibn Abi Bakar binti Abi Bakar, ibu dia. Setiap kali sujud dia semaya minta itu apa dosa ayah dia, dosa ibu dia. Allahu akbar. Kita yang semaya ni biasa minta tak? Tuhan ampun dosa ibu kita, dosa ayah kita. Kita dalam sehari semalam ada kedak wirid kita, doa kita yang kita berdoa tak kira lah semaya luar semaya, ada kedak kita minta Tuhan ampun dosa ibu kita, dosa ayah kita, ada tak saudara semua? Jika tak ada, teruk benar kita teruk. Walau kita berjuruh pun kita berjuruh lagi lah. Nah. Sebab anak yang soleh ialah anak yang sentiasa minta ampun kepada ibu dia, ayah dia, dan berdoa ibu dia dapat baik, benda baik daripada Allah. Dan jika saudara ingat, kita biasa raya awal-awal Ramadan, ada satu hadis yang sangat-sangat comel, yang Nabi kata sesungguhnya seorang diangkat peringkat dalam syurga. Nah, diangkat dalam syurga. Maka dia tahu kata dia dosa banyak, pahala tak banyak. Jikalau betul-betul ni dia masuk neraka, tak masuk syurga pun, sah kata nak angkat peringkat dalam syurga. Sebab tu dia berasa tak puas hati, dia berasa kacai. Maka dia tanya Allah, ya Allah, nah, saya tahu kata saya buat gapo. Saya tahu kata dosa pahala banyak mana. Dan saya yakin kata jikalau kira betul-betul saya tak masuk syurga pun, bahkan tempat saya neraka. Tapi sebab gapo ya Allah saya diangkat peringkat dalam syurga tinggi macam ni. Maka Tuhan jawab gapo saudara semua? Tuhan kata ya, jikalau kira betul-betul kamu tak masuk syurga, bahkan tempat kamu neraka, sebab kamu dosa banyak. Tetapi dengan sebab satu ya, dengan sebab satu benda ya, yang buat kamu asal ni kena masuk neraka, tiba-tiba tak masuk. Kamu ni pada asal tak masuk syurga, tiba-tiba dimasukkan. Kamu ni pada asal tak diangkat pun, diangkatkan. Sebab satu ya. Maka ya tahu, ya Rabb, apa benda tu ya Allah? Nah, maka Tuhan jawab, bistighfari waladika lak. Allah. Dengan sebab anakmu nu yang hidup tak buti-buti duk tolong minta maaf wi kamu. Duk tolong minta maaf wi kamu. Minta semua daripadaku, wi aku maaf, wi aku ampun dosa kamu. Tak buti-buti. Anak hidup ni ya Allah, ampunkanlah dosa ibu saya ya Allah, dan dosa bapa saya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa saya ya Allah.
Lepas maya doa, les maya doa, pagi doa, petang doa, siang doa, malam doa. Minta semua itu ampun dosa ibu dia. Dosa ayah dia. Maka kelih. Ibu ayah daripada asal nak celaka tak celaka. Ibu ayah pada asal tak butung jadi butung dan diangkat pangkat syurga. Maka saudara semua, mari kita jadi anak yang menyelamatkan ibu kita, ayah kita daripada neraka. Mari kita jadi anak yang memasukkan ibu kita, ayah kita dalam syurga. Mari kita jadi anak yang mengangkatkan pangkat ibu kita, ayah kita dalam syurga. Supaya kita mati esok pun kita boleh duduk sekali dengan mereka pula, insya-Allah. Saudara semua. Nah, ada. Kalau gitu, datang pada riwayat yang lain pula, saudara semua. Jadi datang, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Ya Rasulullah, saya ni mari daripada kabilah yang jauh untuk nak mari akad mubayaah nak ikut kamu. Tapi dalam masa yang sama saya tinggal ibu dan ayah saya di rumah. Maka kedua-dua tu menangis kerana ya tak setuju saya mari. Ya bimbing berlaku apa dengan saya dan dia kasih ke saya, maka ia tak rela saya mari. Sampai teriak kedua-dua. Tapi saya tak padu. Saya mari juga supaya nak akad mubayaah dengan engkau ya Rasulullah. Maka apa Nabi kata? Nabi kata, irji' ilaihima. Gih. Ya, kamu akad mubayaah dah. Tapi gih. Kamu klik gih kepada ibu dan bapa kamu, fa adhikhuma kama abkaitahuma. Allah. Subhanallah. Maka buatlah lagu-lagu mana pun, yang penting ibu bapa mu gembira, seronok, suka sebagaimana kamu buat dia duka cita, menangis. Jadi mu tinggal yang mari, kamu buat yang menangis, duka cita. Kalau gitu, gih kamu klik, lepas tu buat baik seboleh-boleh supaya kedua tergembira, suka, bahagia sebagaimana kamu buat kedua tu duka cita dan menangis. Allahu akbar. Ibu dan ayah number one. Lama satu. Saudara semua, kita ni, nah, saya nak royak cerita ni satu. Cuba telah kita dengar, lepas tu cuba telah kita kembali klik kepada diri kita, kata kita setara mana? Adakah kita anak yang terbaik? Setara mana kita? Mari dengar benda ni bersama. Benda ni berlaku semua di Saudi Arabia. Berlaku, iaitu benda yang berlaku ni siapa cerita kepada kita? Seorang payaban dalam hospital besar di Saudi Arabia. Dia cerita kepada kita benda yang berlaku dengan dia sendiri. Apa dia kata? Dia kata pada suatu hari datang seorang lelaki umur 30-an lebih-lebih. Nah, dan bersama dia ibu dia. Perempuan, bukan ibu. Bersama dia perempuan. Maka dia ni pegang tangan tak lepas-lepas. Nah, maka perempuan yang mari sama dia tu duk teh dia, duk lidah alio ke dia, duk kata huduh-huduh ke dia, duk pecahkan kelubung apa supaya orang tak berakal lagu tu. Nah, tu dia. Maka ia kelih bahasa pelik, apa ni? Siapa lelaki ni? Siapa perempuan ni? Nah, kenapa mai berlaku lagu ni? Nah, payaban tu duk cerita benda yang berlaku. Sehingga mari siapa di meja aku? Payaban tu kata, sehingga siapa di meja aku? Maka aku tanya dia, wahai lelaki, ada apa ni? Pani perempuan ni siapa? Maka lelaki jawab, ini ibu saya. Ini ialah ibu saya. Maka kata payaban, apa berlaku dengan dia? Dia jadi apa? Dia kata ibu saya ni banyak penyakit lah. Nah, penyakit kuamdan, penyakit kencing manis pun ada lah. Lepas tu, kenapa dia dah buat lagu tu? Duk kekang muka, duk temung, duk nak uaikan kelubung ke apa tu. Nah, kenapa? Maka jawab lelaki tu kata, ibu saya gila. Dia kata, gila? Bila dah gila? Maka jawab seorang lelaki,
semenjak dia beranak lagi. Maka perempuan jadi payaban ke bahasa heran. Lepas tu, jika dia gila semenjak beranak, bagaimana mau jadi anak dia? Maka laki jawab. Dia kata, sebenar pun, mak saya ni, masa dia beranak dulu, jadi mak saya dan cikgu saya beranak kepada mak saya ni, dah, dia tak berakal dah. Nah, bawa dia besar, siapa tahap umur belas-belas tahun, kira tu boleh berlaki dah lah. Nah, orang panggil nak wati dia boleh dah, dia orang panggil pun ada kuasa nak dapat anak dah tu. Nah, maka cikgu saya dan mak saya ni, nah, ada anak seorang tu ya. Maka labo-labo nak kepada cucu, mudah-mudahan cucu ni orang panggil sihat tak gila seperti dia. Maka nikah mudah-mudah dengan jiran. Dan jiran tak tahu kata ibu saya gila. Ni cikgu saya rakyat-rakyat ke saya benda ni. Bawa menikah sudah, buat tidur lah. Buat tidur, nyata kata ibu saya gila. Maka ayah saya tolak malam tu sudah. Cerah dah malam tu. Tapi malam tu ibu saya dah mengandung dah. Lekat malam tu. Maka yang mengandung, maka cikgu saya, mak saya cara dia, siapakah dia beranak ke saya. Maka bawa saya besar, umur 10 tahun, saya lah duk cara ibu saya. Maka apabila masuk waktu malam, saya takut saya menyerah pak ni, takut ibu saya lari. Lebih-lebih lagi ketika tu cikgu saya dah mati dah, mak saya pun dah mati dah, tinggal saya dengan ibu saya saja yang gila. Maka saya bimbang takut dia jaga di malam maka dia lari. Saya tak khabar, saya tidur. Maka saya ambil tali ikat di kaki dia, lepas tu ikat kaki saya. Sekira jika dia bangun nak lari, saya khabar. Maka lagu itulah siapa saya besar, umur setara ni, lala ni. Saya nak tahu dia, tak ada bukti-bukti. Maka payaban dengar teriak payaban. Allah. Maka payaban tanya, maka ibu kamu ni, dia tahu ke tak kata mung anak dia? Sebab dia tak berakal ke? Dia tahu ke tak kata mung tu anak dia? Maka jawab lelaki, tak. Dia tak tahu pun kata saya anak dia. Tapi cukup saya tahu kata ya ibu saya, cukup. Saya tahu kata ya ibu saya, cukup. Jadi apa yang anak kena buat kepada ibu, kena buat kepada ibu. Walau gila sekalipun. Allahu Akbar. Saudara semua, ibu kita tak gila pun. Ayah kita tak gila pun. Bahkan kedua-dua tu gerbai nyawa, gerbai harta kerana kita. Soalan apa ratik yang kita buat kepada ibu dan ayah kita? Daripada amal yang baik, daripada perbuatan yang baik, tutur kata yang baik. Banyak mana kita buat baik kepada ibu kita? Banyak mana kita buat baik kepada ayah kita? Dan sebaliknya pula, banyak mana kita menyakiti kedua-dua? Mudah-mudahan dengan kisah semacam ni kita sedar bersama. Jikalau ada lagi ibu kita, ada lagi ayah kita, maka amat-amati bersungguh-sungguh buat baik seboleh-boleh. Belum daripada kita nak tinggal dulu ataupun dua nak tinggal dulu. Dan jikalau mati dah, kita buatlah apa kita boleh buat. Doa, jangan tinggal-tinggal, tolong minta maaf ke dia, dan hadiah pahala apabila kita buat amal yang baik. Saudara semua, ambil tahu ni, buat kita mai dengan hadis. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, pada suatu hari datang seorang lelaki mari jumpa Nabi, yasta'dzinuhu fil jihad. Mari minta izin supaya nak keluar pergi berjihad. Sekali dengan Nabi nak pergi perang orang kafir. Minta izin nak pergi perang kafir. Nah, maka Nabi tanya, faqal ahayyun walidak? Wahai saudara, wahai sahabatku yang kamu nak minta izin nak pergi perang ni, nak pergi jihad ni, aku tanya satu soalan. Adakah ibu bapa kamu masih hidup? Adakah ibu kamu, ayah kamu masih hidup? Maka ia jawab, "Na'am, ya Rasulullah, ya, ibu saya masih hidup, ayah saya masih hidup."
Maka apa Nabi kata? Nabi kata, fa fihima fajahid. Maka kepada kedualah kamu hadap berjihad. Gi kelik khidmat ya, itulah jihad dah. Khidmat ibu bapa dapat pahala jihad. Besarnya saudara semua. Sebab tu datang pada hadis yang lain pula Nabi kata apa? Nabi tanya, datang juga orang seorang, mari minta lagu ni lah, nak berjihad ni. Maka Nabi tanya, hal laka min adakah bagi kamu ibu? Ibu kamu masih hidup lagi? Maka dia kata, na'am, ya Rasulullah. Maka dia kata mana? Dia kata, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka kamu melazimilah redanya, membuatlah apa-apa pun, buat baik seboleh-boleh, supaya dia redha kepada kamu, kerana syurga di bawah tapak kaki kedua-dua. Kerana syurga di bawah tapak kaki, di bawah dua tapak kaki ibu kamu. Jadi mana-mana anak yang dia mati dulu ataupun ibu bapa dia mati dulu tak kira. Yang penting ibu dia redha ke dia ataupun ayah dia redha ke dia. Budak ni ahli syurga. Kerana datang dalam hadis yang lain, Nabi kata mana? Ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Bermula redha Allah kepada seorang hamba terhenti di atas redha ibu, redha ayah kepada dia. Jikalau ibu dia redha ke dia, ayah dia redha kepada dia, maka Tuhan redha ke dia. Maka mana-mana hamba yang Tuhan redha ke dia, maka tidak ada tempat lain melainkan syurga satu sahaja tempat dia. Tapi sebaliknya pula, bermula marah Allah dan benci Allah kepada seorang hamba ialah apabila ibu dia marah ke dia, apabila ayah dia marah ke dia. Jadi mana-mana anak yang ibu dia marah tak redha, mana-mana anak yang ayah dia marah tak redha, maka orang ni Tuhan tak redha ke dia dan Tuhan marah ke dia. Maka dia rupa lagu ni, maka tepat yang neraka. Sebab tu saudara semua, hati-hati masalah ibu dan ayah. Sebab tu kita rojokkanlah fikir sore. Lala ni fikir sore, dengar belah-belah fikir belah-belah. Apa tik daripada kekurangan, apa tik daripada kesalahan yang ku buat kepada ibuku. Dan jika ibuku ada lagi ni, apa yang perlu kita buat? Segera kan belum gelap malam ni, saudara semua. Dan saudara semua, orang yang deraka kepada ibu bapa, dia tak usah wang, tak usah mimpi nak dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Tak ada jalan. Tidak ada harapan langsung. Tapi sebaliknya pula, mana-mana anak yang benar-benar buat baik kepada ibu, benar-benar buat baik kepada ayah, sehingganya setiap hari ni ibu suka dengan sebab dia. Suka sama ibu. Sebab apa? Terlalu baik dia buat kepada ibu bapa dia, terlalu taat dia kepada ibu bapa dia, terlalu gendah diri kepada ibu bapa dia, sampaikan ibu bapa dia seronok dengan sebab dia ni. Orang ni 100% dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana berlaku dengan seorang muda di tanah Arab. Dia ni telinga tuli. Maka beberapa tahun lepas, malam 27 Ramadan. Jadi dia nak dengar suara orang kecek, dia kena tak alat. Ambil alat tak telinga dia, barulah dia dengar, baru dengar suara orang kecek. Dia tak alat, tak dengar langsung. Telinga berat. Penyakit hak Tuhan ke dia. Yang berlaku dengan dia. Lepas tu, saudara semua, malam 27 Ramadan, Tok Imam kecek. Maka dia ambil benar tak telinga dia, alat dengar, baru dengar. Tapi dia faham Tok Imam kata apa. Tok Imam kata malam ni, malam 27, harapan nak jadi Lailatul Qadar ni banyak benar. Kalau gitu, membanyakkanlah doa, sebab doa dikabulkan oleh Allah. Maka dia berdoa dengan Tuhan. Doa minta dengan Tuhan sembuh penyakit dia ni, dan bila dia mimpi jumpa Nabi apabila dia tidur. Minta lagu tu.
Lepas tu waktu satu kedua, waktu letih tak agak, dia seling tidur. Tidur, mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mari dalam mimpi ya, Nabi kata, "Wahai pemuda, Tuhan terima doa kamu." Lepas tu Nabi pergi telinga dia. Maka Nabi gerak mulut dia di tepi telinga dia, tapi tak tahu apa, dia tak faham. Dia tak dengar suara, tapi mulut Nabi bergerak. Hak dia kelih dalam mimpi tu. Lepas tu Nabi paling pergi, dia kejut ledah. Maka siar telinga dia. Dengar baik-baik. Tak ada kena pakai alat apa, dengar sihat. 100% sihat. Allahu akbar. Lepas tu boleh kata tidak ada semalam pun dia tak mimpi jumpa Nabi. Boleh kata setiap malam mimpi jumpa Nabi. Sebab dia minta doa lagu tu. Atau qadar. Maka ada seorang syekh tanya dia, "Wahai budak muda ni, apa amalan baik kamu yang kamu buat, hak kamu ingat, yang buat kamu dapat kelebihan ini?" Maka ya tuan guru, dia kata, dalam hidup saya tidak ada sehari pun yang saya tak kucuk ibu, tidak ada sehari pun yang saya tak kucuk, tak siung kaki ibu saya dua-dua belah, di kanan di kiri. Setiap hari, bukan memisap wan. Dalam hidup saya ni, yang saya tak kucuk kaki ibu saya tak ada. Setiap hari saya kucuk. Saya wakwi ibu saya gembira setiap hari. Saya lemah lembut. Saya taat seboleh-boleh. Allahu akbar. Ni kelih ni. Dapat kelebihan yang sangat besar luar biasa. Kerana taat kepada ibu bapa. Junjung sungguh. Saudara semua, kita ingat ada benda yang berlaku masa dulu hari itu. Masa sahabat lagi. Seorang lelaki. Dia dengan Nabi. Tapi, dia beriman dengan Nabi. Tapi tak panggil sahabat. Padahal orang yang beriman dengan Nabi, masa Nabi ni panggil sahabat. Tapi dia ni, dia tak panggil sahabat. Sebab apa? Sebab dia tak berjumpa Nabi. Dia tak berjumpa Nabi. Nah, jadi orang lain itu tinggal ke tempat pergi jumpa Nabi. Maka masuk Islam dengan Nabi, jadi sahabat Nabi. Dia nak pergi habis cakap. Ya dah, dan dia boleh pergi. Tapi dia tak pergi. Siapa kan Nabi mati, dia tak boleh pergi Madinah. Tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab lekatnya di ibu dia. Ibu dia tua, ibu dia sakit. Wak dia tak boleh tinggal. Satu je yang wak dia tu tak boleh jumpa Nabi. Padahal dia nak pergi sangat, cinta lebih daripada apa. Dia ni orang Yaman, nama Uwais. Nama Uwais nama dia. Nah, siapa kan mek dia kata hawa gila, tak apa mek boleh duduk, tak janggi. Dia tahu tak mek dia tinggal, tak ada orang nak bercara. Nah, tu Uwais. Tapi walau dia tak biasa berjumpa Nabi, saudara semua. Tapi masa tu payah cari seorang yang taat ke ibu dan buat baik ke ibu seperti dia. Tak ada di masa tu boleh kata. Dan nak supaya dia, tak ada. Sebab tu walau tak jumpa Nabi, Nabi kenal dia. Nabi kelih rupa dia. Lagu mana wallahu a'lam. Tuhan Nabi kelih. Baik malaikat Jibril mari tak tahu lagu-lagu mana pun, tapi Nabi kelih rupa dia. Dan Nabi kata malaikat atas langit semua kenal dia. Allahu akbar. Dan Nabi kata apa? Nabi pesan pula kepada Umar. Pesan kepada Ali. Hei Umar, hei Ali, jikalau siapa satu masa kamu jumpa seorang lelaki daripada Yaman, daripada kabilah Qarn, ia ni menyakit bala, maka Tuhan wisia dia semua, tapi tinggal lagi kawasan ni tinggal parut suti. Tak ada lagi kesel parut dia. Tanuk dia kata, ia biasa jadi penyakit ni dulu. Tapi Tuhan mesiakan. Maka kulit dia klik kepada asal semua, tapi dekat tepek serinso sebagai parut. Namanya Uwais. Nabi goyak ke sahabat namanya Uwais. Hei Umar, hei Ali namanya Uwais. Maka jika menjumpa dia, memintalah, "Wia tolong berdoa wi kamu. Wi tu aku dosa kamu, wi kamu ni butung jaya, mintalah apa-apa, wia berdoa wi kamu." Sebab apa? Sebab doa dia Tuhan terima haludah. Allahu akbar.
Subhanallah. Sebab apa tu kelebihan gitu lalu? Nah, bukan secara tu saudara semua. Bukan secara tu. Bahkan Nabi kata apa? Uwais akhirat kelak dia boleh tolong umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka ni. Dia boleh tolong pula bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan. Dia boleh tolong, boleh menyelamatkan umat Nabi, boleh dia boleh syafaat. Nabi kata 200,000 orang. Allahu Akbar. Gitu lalu 200,000, bukan 200 orang, bukan 2,000 orang, bukan 20, 200,000. Dia boleh menyelamatkan umat Nabi yang nak masuk neraka, lepas tu tak masuk neraka, dia masuk syurga dengan sebab dia tolong, sebab dia syafaat. Nak ayat maqam dia tinggi sangatnya di sisi Allah. Nak ayat mana? Nak ayat kata mana-mana hamba taat kepada ibu bapa pantas sungguh-sungguh orang ni maha harga ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudara semua. Sebab tu kita nak bertemu malam pertama daripada 10 akhir Ramadan ni, kena andin berat bab ni. Dan kita taat dah terus pergi. Lepas tu tambah lagi. Nah, buat baik dan usaha menggembirakan ibu dan ayah. Saya jikalau berasa nak buat pun tak boleh buat dah lah ni sebab ibu saya mati dah, ayah saya mati dah. Tapi insya-Allah saya nak buat apa saya boleh buat. Saudara pun supaya jikalau ibu bapa mati dah, buatlah apa yang boleh buat daripada amalan baik. Tapi jikalau ada lagi, gilah minta maaf, gilah minta redha, gilah buat baik seboleh-boleh supaya butung-butung, supaya selamat-selamat, supaya Tuhan redha, supaya Nabi kasih saya dan para malaikat kena atas langit walaupun kita hidup lagi. Saudara semua. Allahu Akbar. Baik, masa pun dah sampai. Insya-Allah kita sambung lagi esok hari. Maka masa yang tinggal lagi lebih kurang 20 minit ni, kita ambil mari untuk buat jawab soalan insya-Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dah Harun Comel kata, mari kita pakak-pakak dan buat baik. Ya, kita kena pakak-pakak seru saudara semua. Dan pakak-pakak dakwah. Walau dia lobby pun hajak dia mari buat baik. Kadang-kadang 10 akhir yang jawab baik ni akan jadi benda yang ubah hidup dia lepas pada Ramadan. Walau dia lobby, walau dia jahat, tapi ia akan berjuruh dengan sebab ni. Kadang-kadang dengan sebab kita. Hak tu nak tu. Hak tu nak. Sebab tu jikalau kita boleh hajakkan. Jikalau kita boleh berdoakan kepada Allah, Tuhan buka mata hati dia. Lebih-lebih lagi dia kawan kita, jiran kita, yang waris-waris kita, adik-beradik kita. Tu pakak-pakak kita seru, pakak-pakak kita dakwah, pakak-pakak mari buat benda baik pada bulan yang mulia. Tapi kena ingat juga, Abdul Qadar ni ya berganda. Pahala siapakah 83 tahun 4 bulan, tapi ingat dosa pun sama juga. Sebab tu Allah Akbar, bagaimana pemuda kita hodok galik lagi learning, hodok minum ketung, hodok minum arak, duk lobe, duk wajah, duk apa. Jikalau betul lagi buat malam tu, bagaimana? Adakah kita rela nak terima dosa sekaligus 83 tahun 4 bulan? Allah Akbar. Kita siapa? La haula wala quwata illa billah. Kena ingat benar lagu ni. Jikalau kita ibu kita ayah, jaga molek adik kita, anak kita. Jangan lepas. Jangan urai anak kecil waktu malam-malam pergi ke mana. Dan usaha, hajak dia buat baik dalam rumah. Hajak buat berzikir sekali, hajak semaya sekali, hajak baca Quran sekali. Hajak buat baik sekali. Saudara semua. Amin. Ya.
Jadi masalah hak kait dengan hak kemarin lagi masalah baca Quran. Ya, jika kita duk belajar, ya orang panggil harap dimaaf tu ada. Tapi kita goyak kemarin itu jawab kemarin di atas jalan kuang plot pai makan. Nah, sebab tu jika kita semangat nak baca perkara tu pun kita usaha berguru. Nah, dia baca sekali gula apa dah payah. Baca apa yang tegah apa kita klik mai baca ya hajar tu. Nah, tu dia. Jangan baca sendiri telur. Hak tu tak sihat tu. Sebab jika kita baca sendiri semua, hak salah ia tak akan betul. Duk salah situ. Nah, yang lain pada kita berguru. Guru tak mesti habis baca. Bukan tak nak baca daripada awal sampai kepada akhir. Dia mengaji cara baca ya. Lepas tu cara mukrak ya. Lepas tu kita boleh buat diri lah. Nah, boleh hadir kita baca ngaji yang ngaji sebulan ya. Boleh hadir. Lepas tu gerti dah. Kena huruf, kena gapo, kena apa semua. Boleh baca diri lah. Tak mesti kita nak baca sekor-sekor daripada awal sampai kepada akhir. Tak mesti seperti tu. Nah, tapi kalau seperti tu bagus ya baru molek lagi. Tu. Yang penting dia panggil dia lah jalan dia panggil pongkan waikon situ ya. Takut juluh lalu bermaksiat. Juluh lalu berdosa. Maka tak masalah sebab kita baca kita nak pahala. Gitu. Tu. Kita hari raya lepas tu nak bakar orang panggil pecuk supa belaka. Boleh ke tak? Tu. Pakaian ni orang panggil haruh pada asal haruh mubah. Ikut kita nak pakai apa-apa. Jadi kita kecek jawab ni pada asal dulu. Pada asal pakaian mana-mana boleh pakai belaka. Jikalau pakaian itu tu bukan pakaian khas bagi agama lain. Pertama. Lepas tu asal pakaian tu boleh pakai belaka selama tutup aurah. Tu. Kalau gitu ikut cahaya apa-apa boleh belaka jikalau selamat daripada dua sakning hak besar-besar. Jangan pakai hak agama lain. Seperti pakai tokca misalnya atau pakai hak agama Yahudi dia buat sembah tupak dia buat ibadat dia tu. Pakai hak kos bagi ibadat dia tu. Agama lain. Tak boleh pakai hak lagu tu. Tu. Lepas tu pakai hak orang panggil buka aurat. Tak boleh pakai hak lagu tu. Lain pada tu boleh pakai, lepas tu ikut warna gapo pun. Itu pada asal. Baik. Lepas tu jika kita mari pakai supa belaka ni sebab lawan timbul lagu tu train lagu tu lah ni dah kapung tu pakai waktu itu pun juga tidak ada masalah. Lepas tu duduk dari lingkungan haruh lagi tapi ingat saya jangan bangga-banggakan. Jangan kata pakai kita ni hak ni dia panggil pakai yang saja puak aku, pakai yang lain bukan puak aku. Tu saya pakai dia panggil bang yak atau lagu tu bukan ya lah. Pakai haruh tapi perasaan tu. Maka perasaan ni kadang-kadang yang mari daripada apa? Daripada ilmu kita. Aku lebih baik padamu. Mari daripada pakai comel kita. Aku lebih comel padamu. Aku keturunannya ia ada benda tu. Tapi diri pakai tak ada masalah. Tapi jikalau pakai yang kita pakai walaupun cahaya tak serupa pun tapi ada perasaan tu, ni tak boleh. Tapi kalau tak ada perasaan tu, semata kita nak serupa ya, tidak ada perasaan lebih, tak ada nafsu, tak ada apa gitu, maka tidak ada masalah, boleh pakai. Comel pula. Tunjuk ada satu, buat kita pakai cuk supa belaka. Hak nak laginya saudara semua, apabila pakai yang kita supa belaka dah, hati dah supa hati. Hati kita supa hati. Hati kita bersih hati. Hati kita supa baju tu. Hati supa baju pada hari raya. Bersih supa. Maaf. Jangan sombong, jangan besar diri. Jangan hina orang lain. Hormat kasih sayang di antara sama kita. Wis baju tu. Comel mana lagu tu. Jangan hak luar saja, hak dalam pun wis hebat juga. Tu saja semua. Jikalau kita dengar tapi dengar dalam YouTube ia tak sama dengan kita berguru depan. Walaupun boleh nak mengaji melalui YouTube boleh. Tapi hak tu segi apa tu? Segi panjang panak tidak ada masalah. Panjang panak tak ada masalah. Tapi mukhrak kadang-kadang ada masalah. Sebab mukhrak ni nak betul kena depan dengan guru saja. Kena baca dengar saja. Kita dengar saja dengan kita tak baca dengar tak jadi kadang-kadang. Mukhrak huruf. Tapi kalau baris panjang panak dengar tak apa boleh mengaji dah.
Boleh belajar dah dalam YouTube pun cukup dah. Tapi masalah mukra ni tak ada. Malaikat kena berguru. Maka mukra ni tak panjang kali, tak lama kali. Nah, pergi pak boleh ada seminggu pun cukup dah. Geti dah kata mukra ni lagu sini. Nah, lepas tu dia kita duduk lagu tu, duduk mengaji lagu tu, kita klik main baca pun insya-Allah. Kalau silap sikit banyak pun dimaafkan insya-Allah. Nah, tu dia. Dah hari ni banyak guru Quran banyak hari ni. Nah, tu dia. Habis-habis kita tak gamuk, kita malu, telefon baca le terus tak apa dah. Nah, pahlawan ni ada ke dia panggil apa? Ustaz Mak Qurak tu. Nah, hari esok dia ambil botol dia, lepas tu telefon baca dengan dia, dia dengar kali. Nah, ada dia. Kalau kita tak gamuk nak pergi depan. Tapi kalau pergi depan ni comel, baca dia baca Fatihah depan dia, baca dia panggil sikit banyak lagi boleh baca depan dia tu. Hak tu lebih baik dah, sangat bagus lagu tu saja semua. Nah, tu. Baik. Itu soalan dan hak ditanya dalam komen tu. Lepas tu hak kemarin ni, mana hak kemarin? Hak tinggal lagi kemarin. Baik, hak kemarin lagi ni soalannya dia tanya apa hukum tentang orang yang disyok-syok kata okak nak kena COVID ada, tapi dia ni tak padu, pergi rata-rata. Apa hukum orang ni? Ni kena soalan semasa ni dah, soalan semasa. Jadi orang hak duduk tempat yang siang ataupun dia pergi tempat yang berlaku COVID, dia tak kena lagi tapi okat lekat tu ada, dia kena save tu lah dah. Jadi dia ni tidak boleh hidup bebas pada dulu lah, dia kena siasalah, kena siasalah. Walaupun tak yakin, walaupun okat nak kena sikit sangat ya, walau begitu pun save tu lebih baik. Nah, misal tanya mari bakak, pas bakak ni tepat berlaku banyak, maka klik mari, walau orang tak tahu pun, misalnya dia klik nusuk-nusuk, tapi walau begitu, jikalau orang tu benar-benar email, nah, dia tidak boleh pergi rata. La darara wala dirar. Kena jaga dulu. Sebab apa? Jikalau dia lekat agak sudah habis orang lain. Dengan sebab dia seorang. Maka kita jadi pucuk yang memudarat orang lain, dosa kita. Walau tak sekelain pun, tak sekelain kok mana? Ya, dia tak sekelain nak orang lain kena. Tapi dia tahu kata dia ni persen kena ada, walau sikit pun. Maka dia pergi lagu tu supaya kelain dah. Walau dia tak kena orang lain kena pun, tapi dia sebab dia orang lain kena. Dia lain pada dia tak tahu sungguh. Dia duduk tempat tak ada siang gapo, dia yakin dia tak kena, tiba-tiba tak tahu ke mana dia kena. Hal lagu tu dimaafkan, hal lagu tu. Tu. Jadi jikalau kita ni mari tempat yang siang, hari ni tak ada lagi kita, walau gitu pun kita save tu atau lebih baik. Nah, yang pertamanya kita tak orang lain tu punah perasaan dengan sebab kita ada. Maka orang yang tahu kata kita duduk situ, misal kita duduk kawasan CBC depan kedai tit belum, misal kata di hari tu orang tu kena belaka, kita duduk luar kali pun, tapi orang tak ada lah dengan sebab kita ni. Yang ni ada masa hari tu dia pergi kedai tu gitu tu, duduk luar kerja saya. Tu dia. Jadi kalau kita pergi masjid, orang kita kisah orang kisah tak. Walau duk pun duk kata bang lehti Allah, mari buat apa ni lehti wes semaya, mari buat apa ini, mari buat apa ya ni. Lagu tu lehti. Tu dia. Maka kita buat orang lain tu punah perasaan serabut dengan sebab kita, dosa kadang-kadang tu saudara semua. Nah, sebab tu jikalau kita ni mari tempat yang siang, kita save kini kita, yang pertamanya supaya kita tak ada cara yang prepare cara with orang lain, supaya orang lain tak dapat menyakiti dengan sebab kita. Nah, tu dia. Dia tak ada sungguh, alhamdulillah, bimbing takut ada. Ni masalah. Di hari ni kebanyakan kita handicap tu di hari ni. Nah, hari ni orang panggil maaf lah saya kata tu, bukan semua, tapi banyak lagi hak kita ni nusuk-nusuk, lari-lari. Nah, tu dia. Jikalau kita ada
kapung rosak dengan sebab kita, apa kita nak kuasa. Dan jika berlaku lagu tu sungguh, hari itu kita sesat sungguh-sungguh, tapi sesat tidak boleh kai gapo dah. Kena kapung tempat tu sebab sore ya, kapung dikatuk, tak lagi kena sebab ya sore ya. Pas kita nak ada orang tu. Allahu akbar. Janganlah. Sebab tu jika kita mari tempat yang siang, dah kita save dah diri kita. Kita ibu kita ayah ni tahu anak kita mari tempat lagu tu, bayar ke dia. Pergi jangan lebih kena. Tak ya lebih jadi. Nah, tu dia. Kurung-kurung. Nah, supaya masalah umum. Pas hari ni kelih. Nah, sebab benda ni kelih. Ditutup masjid. Nak tarawih tak boleh dah, nak jemaah tak boleh dah, nak i'tikaf pun tak boleh. Nah, rugi laka-laka. Ni. Kadang-kadang sebab sore dua ya. Ini punca saudara semua. Sebab tu kita kena panggil apa? Yahin ke tua. Au cai kau masai cai rau. Nutut lagu tu orang beriman ni. Nanti merasa kepada orang. Nah, tu. Baik. Soalan lagi hak kemarin terakhir hak ditinggal iaitu masalah ayah takwi belaki. Ayah takwi belaki atau ibu takwi belaki. Apa hukum? Maka takwi belaki ni ia ada punca lah, ada sebab dia. Sebab yang diterima, sebab yang tak diterima. Maka misal kata ibu ataupun ayah, ada orang masuk minta anak dia, jikalau sebab dia tak bui ni, sebab lelaki yang masuk minta tak kufu dengan anak dia, tak badai dengan anak dia, tak kufu dah tak masuk, maikaukan tak kufu oleh agama Islam. Nah, kena ngaji bab kufu dah, tapi kita kecek luar-luar tak kufu. Tu dia. Nak kilobe ngaru misal tak ada agama mana misal tak. Maka ketika ni ibu bapa ada hak misit naskah tak siwi anak dia boleh. Bukan cuma yang perlu ajar hak lagu tu. Sebab apa? Sebab dia kena baik kepada anak dia. Satu. Yang kedua, sebab tak boleh berlaki, sebab dia duk cari-cari lelaki yang paling baik sekali kepada anak dia, tapi tak jumpa lagi. Sebab tu dia tak sewi anak dia berlaki dengan sesiapa. Dia nak cari sendiri, tapi tak jumpa lagi. Hak ni pun ibu dia ada hak, ayah dia ada hak. Anak nak terima dan sabar. Dua. Yang ketiga, punca yang tak sewi berlakinya, jadi ibu tu tak kenal kepada anak dia, tak kanak baik. Ayah pun supaya tak kanak baik. Jadi ada teki balah dengan sebab harta ke, dengan sebab apa benda, buat masa muka. Sebab tu ayah dengan ibu tak jangan dia berlaki supaya nak denda dia. Hak lagu ni ayah berdosa, ibu berdosa. Dan anak tak mesti dengar dia. Ketika ni anak boleh pergi ngaduha kepada majlis boleh. Dan ketika ni wali jatuh, wali jatuh, lepas tu pindah pergi kepada wali raja, majlis turun menikahwi. Jikalau ada lelaki yang kufu masuk minta dia. Baik-baik dah. Dan yang keempat, sebabnya sebab ibu dan bapa terlalu kasih telajak kepada anak. Tak siap pergi kana. Nak dengar anak dia ni, tak siap nak pergi ke mana. Nah, sebab tu takwi, marilah molek ke mana berjumpa ke takwi juga. Nah, tu. Hak lagu ni pun jugalah ibu dan bapa yang lagu ni juga masuk lewat zalim kepada anak. Sebab manusia ni ia orang panggil apa? Ia kena berlaki jikalau perempuan. Dan jikalau lelaki ia kena bini. Hak ni fitrah, jibiliyah. Asal manusia lagu tu. Dah, asal manusia lagu tu dah. Nah, sebab tu apabila ada lelaki yang kufu masuk minta, nah, kita orang panggil kena bui lah anak kita. Lepas tu hidup kita, kecek kira gilah. Nah, anak kita kena duduk sini ni. Alah lah ke mana-mana pun. Tapi nak sekat siapakah tak siwi belaki tu, waktu tak kena lah lagu tu. Nah, waktu dia panggil ibu henke tu amat kenpai. Ayah henke tu amat kenpai. Jadi kita ambil perasaan kita ya.
tak ada timbang rasa kepada timbang rasa anak langsung. Lagu tak boleh, lagu tu zalim. Nah, berdosa lagu tu. Nah, dan ketika ni pun juga anak yang misit dan nak pergi mengadu hak kepada majlis boleh. Nah, dan ketika tu jatuh wali ayah, maka pindah pergi kepada wali raja, maka majlis menikah bui. Tapi walau bagaimanapun anak ni, nah, wali boleh buat lagu tu, tapi supaya tak siwia di masa muka dia dengan ibu dia dengan ayah dia, sabar tu baik. Sabar wi banyak, lepas tu berdoa dengan Tuhan banyak. Wi Tuhan buka mata hati ibu dia, Tuhan buka mata hati ayah dia. Dan dia buat amalan-amalan apa supaya dia panggil akhir-akhirnya ibu dia hati lembut, ayah lembut, maka izin dia menikah dengan orang-orang yang baik-baik daripada hamba Allah. Nah, itu dia panggil apa jawab lebih kurang sikit sebanyak. Suami tak ada nafkah, kita wajib taat ke tak? Nah, tu. Jadi hak asal ni di atas isteri wajib taat kepada suami selama suami nafkah. Duk sangga, duk gapo. Nah, tapi suami tak nafkah ketika ni kadang-kadang isteri dia panggil tak mesti buat semua hak tu laki nak. Nah, tu. Sebab tu nak wati pun mula-mula menikah ni. Nah, nak wati. Suami tak serah lagi duit. Tak ada duit lagi belanja. Ketika ni isteri tak sewi dah apa? Tak jangan lagi duit tubuh dia kepada isteri dia sebab apa? Tak dapat lagi duit belanja. Isteri misit. Nah, kalau gitu perempuan ni disuruh taat kepada ayah sebab ayah dak sangga dia masa belum berumah tangga. Tapi lepas daripada rumah tangga, suamilah dia panggil sangga dia sebab tu dia wajib taat. Tapi jika suami tak sangga dah, tak pada rasa dah, ketika ni kadang-kadang bukan semua dia kena buat. Nah, sebab dia panggil putus itu. Syarat putus dia panggil. Nah, tapi walau bagaimanapun janganlah dia panggil apa ukar masalah dengan kerasalah. Usaha dia panggil apa kira dengan baik. Nah, itu dia supaya rumah tangga tu panjang. Sebab dia benda dia luka ni payah. Dia luka ni payah. Sebab gelas dia pecah pak, kaca tapung pun dia ada roi rau di situ. Sebab tu usaha ukar masalah dengan dia panggil sebaik-baik supaya tak ada masalah belakang hari. Maka terus saja sama semula lagi esok hari insya-Allah. Maka insya-Allah selamat berbuka puasa dan kita dapat benda baik-baik daripada Allah dan Tuhan kurnia malam yang paling baik, malam Lailatul Qadar beri kepada kita insya-Allah. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.